Kita bertemu lagi dalam satu episod Rumah Impian. Dan pada minggu ini, dalam setengah jam yang berikut, kita akan dapat berkongsi pelbagai panduan menarik untuk menjadikan rumah kita rumah impian. Seperti biasa, kita saksikan dulu paparan menarik minggu ini. Untuk segmen inovasi rumah, susunan ruang tamu. Kreatif Laman menghasilkan kolam ikan dengan mudah dan murah. Sebagai pembukaan, kita terus bersama dalam segmen inovasi rumah. Ruang tamu merupakan ruang paling utama di dalam sesebuah rumah, di mana penyusunannya, dekorasi juga pencahayaan amat penting. Di sinilah di mana tetamu akan datang dan kita harus membuat mereka berasa selesa. Jadi seandainya penyusunannya kelam kabut dan sebagainya akan membuatkan suasananya agak kurang selesa. Titik tumpu bagi para tetamu juga amat penting untuk mewujudkan suasana yang menarik. Jadi untuk segmen inovasi rumah pada hari ini, penyusunan ruang tamu. Baiklah, sekarang saya berada di sebuah ruang tamu yang saya rasakan amat menarik untuk kita bincangkan. Bukan saja mengenai ruang tamunya, tapi susun atur ruang ini sendiri. Dan kita akan bersama dengan Encik Mohsin Abdul Ghani untuk kita bincangkan tentang susun atur ruang ini. Bila Encik Mohsin, apa pendapat Encik Mohsin tentang ruang tamu ni? Ruang tamu ni apabila kita masuk, kita akan merasakan seolah-olah berada di penthouse. Bahkan oleh tuan rumah telah pun memecahkan dinding kan, dinding pemisah antara dua biji rumah kondo menjadikan satu ruang yang agak besar. Jadi macam mana pula Cik Mohsin kalau kita tengok dia seolah-olah ada dua ruang tamu yang berbeza macam mana? Okay, ruang tamu disusun di mana sebelah kanan yang disusun dengan perabot yang agak ringkas yang dan bersahaja dengan dekorasi cermin ni sebagai satu titik tumpu sebelah kanan, dan sebelah kiri kita letak tuan rumah telah memilih perabot yang agak klasik sebagai satu ruang tamu yang berbeza sebenarnya. Maksudnya satu klasik, satu dalam bentuk yang moden. Okay, kalau kita tengok di ruang tamu ni ada pula cermin kan, kalau kita tengok tentang penggunaan cermin ni dari segi efek ni, ataupun mungkin Cik Mohsin ada pendapat Cik Mohsin sendiri? Kebanyakan tuan rumah akan memilih untuk meletak cermin ataupun titik tumpu yang lain seperti batu dan sebagainya bagi menimbulkan suasana yang lebih luas. Kalau kita tengok pula, apa pendapat Cik Mohsin tentang hiasan di dinding maupun di ruang ini sendiri? Terdapat kasut hiasan kasut anak-anak yang tidak digunakan lagi, tapi telah disusun menjadi satu frame gambar yang agak kreatif. Betul, Cik Mohsin sungguh kreatif tuan rumah. Baiklah, jadi sekarang perkata Cik Mohsin, kita lihat ruang tamu yang lain pula. Okey, ni satu lagi ruang tamu Cik Mohsin kalau kita dapat tengok. Okey. Pertama sekali bila kita tengok macam kata masa sekarang ni, setiap rumah tu macam betul ke sekurang-kurangnya ada macam dua ruang tamu? Biasanya sekarang kerana kebanyakan rumah semi-D ataupun banglo yang mempunyai dua ruang tamu sebab untuk memberi kesesaran kepada pengunjung dan penghuni itu sendiri. Jadi tentang ruang tamu ni apa pendapat Cik Mohsin? Okey, susunan tu agak ringkas dengan menggunakan sofa berkulit hitam dan mempunyai kaki yang stainless steel yang memberi kesan yang lebih high-tech kepada sesuatu ruang. Dan mempunyai dua set sofa untuk keselesaan penghuni maupun pengunjung. Dan kemudian kalau kita tengok ni satu lagi contoh ruang tamu yang menggunakan cermin
untuk memberi efek yang lebih luas pada rumah. Ruang makan yang disusun di belakang yang diletak cermin untuk memberikan kesan yang agak luas kepada sesuatu ruang. Satu perkara yang saya nak tanya Cik Muhsin tentang ruang, biasanya ruang tamu lah. Tentang pencahayaan. Kalau kita tengok kebanyakan ruang tamu tu menggunakan lampu kuning. Kenapa tak guna lampu putih? Untuk ruang tamu, biasanya kita akan mencadangkan rumah untuk menggunakan warna kuning dan warna putih sebagai digabungkan bersama-sama, kerana warna kuning boleh menghasilkan ataupun menjelmakan suasana yang lebih romantik. Tapi sesetengah tuan rumah tidak berapa suka sebenarnya kepada warna kuning, kerana bagi mereka adalah warna itu menyakitkan mata dan agak sukar untuk membaca buku dan sebagainya. Jadi kita galakkan tuan rumah untuk menggabungkan kedua-dua warna. Kemudian kalau kita tengok pula macam mana apa pendapat Cik Muhsin tentang susun atur ruang yang ada ni? Okey, hiasannya agak ringkas dan bersahaja kerana tidak mempunyai terlalu banyak elemen seperti barang hiasan yang terlalu banyak yang disusun yang agak ketinggalan zaman sekiranya sekarang kita hendak meletak segala-galanya seperti piala dan sebagainya. Kadang-kadang cenderamata orang bagi kahwin pun nak susun kecil-kecil tu kan. Tengok ini memang sesuai lah, moden dan ringkas Cik Muhsin. Baiklah, itu saja untuk segmen inovasi rumah kita pada episod kali ini, iaitu susun atur ruang tamu. Kita akan kembali bersama dalam segmen yang seterusnya. Membina kolam ikan di kediaman seolah-olah menjadi suatu kemestian pada masa kini. Pelbagai bentuk dan saiz yang boleh dilihat. Untuk menghasilkan kolam ikan yang menarik dan sesuai dengan kediaman dan laman, tidak semestinya memerlukan perbelanjaan yang besar. Yang penting, mengikut panduan serta mempunyai kreativiti sendiri. Jadi untuk segmen kreatif laman pada hari ini, saya bersama dengan Cik Muhsin Abdul Ghani akan menunjukkan kepada anda cara-cara untuk membuat kolam ikan dengan cara yang mudah dan murah. Jadi inilah dia pakar kita Cik Muhsin. Macam mana kita nak mulakan dengan minta bantuan dulu Cik Muhsin? Okey. Okey, inilah bekas fiber yang berwarna hitam yang memang tahan untuk simpanan air. Maksudnya kita hanya memerlukan kos yang agak minimum, tidak perlu ada konkrit dan sebagainya ataupun waterproofing. Just beli ini je dah cukup. Berapa kos ni? Harga lebih kurang dalam 200 lebih. Satu ini untuk saiz ni lah. Ini dalam 200 lebih. Okay, tadi kata tak payah guna konkrit apa semua. Kalau macam ini, kalau ini berapa lama boleh tahan ni? Lama, dalam 10 tahun 20 tahun tak ada masalah. 10 tahun 20 tahun Kalau ini seterusnya ini adalah filter tempat tapisan air, sama lah kira ni fungsinya sama macam penapis ikan akuarium ke? Cuma saiz dia agak besar kerana ikan koi akan membuang sisa-sisanya dan bersaiz besar dan alat-alat ni lah penapis. Itu pump. Jadi maknanya kita buat ni muat-muat untuk tangki tadi tu Maksudnya permukaan tangki ni atas dia akan sama rata dengan tanah. Permukaan tanah. Oh, okey. Biasanya kerja menyangkut dalam 1 jam sudah siap lah. Okey, tanah ini telah pun siap digali. Maksudnya kita akan teruskan prosesnya. Kita akan meminta kru kita meletakkan tangki poli yang berwarna hitam ni ke dalam bekas lubang.
Ini dia akan filter yang hanya letak saja di tempat bahagian hujung. Bahagian-bahagian yang perlu kita letak di dalam filter seperti kalsium untuk nak hidupkan bakteria di dalam. Ini adalah arang untuk menghilangkan bau. Kita akan letakkan span untuk menapis air ke dalam filter. Okey, jadi kolam kita ni pun dah hampir siap. Jadi kita minta Cik Mohsin tunjukkan apakah langkah-langkah terakhir sekali Cik Mohsin. Okey, kita akan susun pokok. Pokok akan disusun. Kemudian kita akan letak pasu dan sebagainya lah. Kita boleh letakkan pasu dan sebagainya. Kalau di luar tu kita letak pasu lebih cantik Cik Mohsin Cantik. Okey, seterusnya Cik Mohsin. Ini adalah ikan yang kita beli Oh, Ikan koi. Dah, proses seterusnya kita akan meletakkan plastik ikan ke dalam kolam ikan. Dengan plastik-plastik sekali kan. Kenapa ni? Kerana untuk menstabilkan suhu supaya suhu air di dalam kolam dengan air di dalam plastik sama. Korang perlukan masa 10 hingga 20 minit, 30 minit dan bila agak-agak okey baru kita akan masukkan ikan ke dalam. Saya kata kalau masukkan terus Cik Mohsin. Dia akan terkejut sebab Ya, suhu suhu yang tak berlainan. sama, Sama. Jadi itu dia, hari ini kita dah dapat belajar bagaimana cara untuk membuat kolam ikan dengan mudah dan juga murah. Sekian saja segmen Kreatif Laman kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi selepas ini.